Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya seperti biasa, tenaga pengajar anda pada hari ini iaitu Dr. Mushaidah Ahmadun. Okey, untuk hari ini kita akan belajar ataupun membincangkan berkaitan tentang topik yang seterusnya seperti mana yang kamu boleh lihat dalam slide itu sendiri. Dan saya nak flashback sedikit apa yang telah kita belajar pada minggu-minggu lalu. Jika kita lihat ada dua topik yang telah kita bincangkan pada minggu lalu iaitu berkaitan tentang pengenalan etika. Kita melihat dari sudut objektif etika itu dan juga kepentingan etika kepada peradaban dan juga masyarakat. Dan yang kedua, kita lihat kepada pengenalan peradaban. Ini topik yang kedua iaitu kita melihat apakah pengertian peradaban, bagaimanakah sejarah peradaban manusia dan juga kesan peradaban terhadap manusia. So untuk hari ini kita pergi pula ke topik yang seterusnya iaitu topik bab yang ketiga iaitu berkaitan tentang etika, moral dan akhlak. Okey. Kita lihat isi kandungan yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan ada 4 bahagian di situ jika kamu semua boleh lihat. Yang pertama iaitu berkaitan tentang pengertian etika, moral dan akhlak. Yang kedua berkaitan perbezaan antara etika, moral dan akhlak. Dan yang ketiga kepentingan etika, moral dan akhlak kepada contohnya individu, masyarakat, negara dan juga organisasi. Dan yang keempat ataupun yang terakhir sekali kita akan bincangkan pada hari ini iaitu berkaitan tentang etika dalam agama samawi. So kita akan lihat apakah itu agama samawi dan apakah etika-etika ataupun nilai moral yang dibawa dalam agama-agama ini. Okey? Kita lihat kepada pendahuluan dahulu. Okey. Jika kita lihat perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral ini ia menarik perhatian pelbagai pihak daripada zaman berzaman dan kalau kita lihat pun banyak artikel-artikel ataupun perbincangan-perbincangan daripada tokoh-tokoh ataupun cendekiawan zaman sekarang ataupun zaman dahulu yang membincangkan berkaitan tentang akhlak, etika dan juga moral. Dan umumnya ketiga-tiga istilah ini ia berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia itu sendirilah. Dan seperti mana kita tahu perlakuan tersebut diberi ukuran atau dinilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Itu masuk dalam konteks akhlak, etika dan moral. Bagaimana cara pengukurannya nanti kita akan lihat secara lebih lanjut lagi lah. Namun di sini persoalannya ialah apakah standard ataupun piawaian kita menentukan sesuatu perbuatan itu baik ataupun buruk, jahat ataupun tidak. So kita akan lihat juga yang itu pada perbincangan kita seterusnya lah. Okey, kita akan lihat pula kepada pengertian etika. First kali kita akan lihat dulu berkaitan tentang etika. Ini fokus kepada etika dahulu. Nanti baru kita akan fokus kepada moral and then baru kita akan lihat kepada akhlak itu sendiri. Okey, pengertian etika dari sudut bahasa, etika ini berasal daripada perkataan Greek yang disebut sebagai ethos, bermaksud perangai ataupun kepribadian ataupun karakter seseorang ataupun disebut juga sebagai adat lah. Itu menurut Sean Dan juga kalau kita lihat, etika ini merupakan satu sistem perlakuan yang bermoral dan ia juga disebut sebagai satu sistem yang merangkumi prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang boleh dikendalikan. Okey? Kita lihat lagi dari sudut istilah pula, apakah itu dari sudut bahasa yang tadi, dan kita lihat pula dari sudut istilah, ada beberapa pakar ataupun golongan ilmuwan yang memberikan penafsiran ataupun maksud berkaitan dengan etika ini. Kita akan ambillah dalam beberapa orang. Contohnya menurut Frank Knight, dia mengatakan etika ini merupakan falsafah moral ataupun pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral dan juga pertimbangan moral. Manakala menurut Ahmad Amin,
dia menyatakan bahawasanya etika ini adalah ilmu yang menjelaskan baik, buruk dan juga menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan menyatakan tujuan di dalam perbuatan mereka itulah. Itu dimaksudkan tentang etika. Dan menurut Abdul Fattah Hassan, ia mengatakan bahawasanya etika ini ialah tindakan yang menyelidik untuk memikir dan mempertimbangkan mengenai perkara yang baik dan juga yang buruk. Itulah. Dan dalam Encyclopedia Britannica pula, dalam tu dia memaksudkan bahawasanya etika ini adalah sebagai falsafah moral yang berkaitan dengan pembelajaran sistematik mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan salah. Dan benar, salah dan sebagainya lagi lah. Itu antara istilahnya lah. Mungkin kita akan rasa macam doktor, saya macam kurang faham lagi lah. Tak apa, nanti kita akan tengok lagi. Kita akan tengok lebih mendalam dan orang cakap lagi mudah lah untuk kita faham berkaitan dengan etika ini. So, sebenarnya kalau kita ikutkan di sini, kita akan tengok seterusnya. Daripada semua penceritaan tadi ataupun pemaknaan berkaitan tentang etika dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah, kita boleh lihat kita boleh simpulkan bahawasanya yang pertama, etika ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengan keupayaan seseorang itu untuk menentukan perbuatan yang dilakukan manusia dikatakan baik ataupun buruk. Itu yang kita tahulah dari sudut etika kan. Nanti kita akan tengok kan, contohnya etika berpakaian, etika dalam sudut etika dalam organisasi, etika belajar kan, kita selalu sebut begitu kan, ada etika-etikanya yang tersendiri. Okey, yang kedua, kita akan daripada pengertian tadi kita boleh lihat etika ini adalah salah satu aturan ataupun pola tingkah laku yang mana ia dihasilkan oleh akal manusia itu bagi membezakan antara yang baik dan buruk dalam masyarakat serta membatasi perlakuan baik dan jahat. Itu antara kepentingan etika yang kita boleh lihat yang mana etika ni adalah daripada akal fikiran manusia. Okey. Dan yang ketiga adalah etika ini merupakan tingkah laku dan kelakuan moral yang dijangka diikuti oleh manusia sejagat, manakala ilmu etika pula merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, bagaimanakah kaedah moral dijalankan dan juga tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Okey, yang last sekali dari segi kesimpulannya berkaitan tentang pengertian etika ini, kita dapat jelaskan di sini bahawasanya fungsi etika ini ia menggariskan beberapa prinsip ataupun ukuran asas untuk menentukan apakah tingkah laku yang betul, apakah tingkah laku yang salah, apakah tingkah laku yang bertanggungjawab dan tingkah laku yang tidak bertanggungjawab. Kita nampak di situ kan dia menggariskan prinsip-prinsip. Contohnya lah kita ambil sebagai contoh etika belajar di dalam kelas online contohnya. Yang pertama, student mestilah dia ada prinsip-prinsip dia sendiri kan, dia ada peraturan-peraturan dia sendiri. Student haruslah ataupun pelajar haruslah masuk ke kelas setengah jam awal sebelum bermulanya kelas. Okey, itu adalah satu orang cakap satu etika lah untuk etika pembelajaran. Jika seorang student itu tidak masuk awal ataupun dia masuk lewat setengah jam, maka di sini kita dapat klasifikasikan dia telah melanggar etika tersebut. Kan? Okey, seterusnya kita lihat pula pengertian berkaitan tentang moral. Okey, apa yang dimaksudkan tentang moral? Okey, moral ini dari sudut bahasa dulu kita lihat Moral ini dari sudut bahasa Latin disebut sebagai mors, iaitu kata plural daripada perkataan mos yang didefinisikan sebagai adat kebiasaan, iaitu perbuatan diri seseorang kan dari sudut budi pekerti dan juga perangai seseorang itu. Okey.
Kita lihat pula pengertian moral dari sudut istilah. Okey, menurut istilah, dari sudut istilah pula, mengikut Kamus Oxford Advanced Learner edisi ke-6, moral ini boleh dimaksudkan dengan maksudnya kesedaran tingkah laku yang betul ataupun salah. Apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. Praktikal ni maksudnya di sini kita buat. Kalau macam etika tadi dia bersifat teori tau. Maksudnya masih lagi ada prinsip-prinsip dia, tapi bila moral ni kita sudah lakukan. Kita telah buat. Contohnya moral juga bermaksud sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tata susila ataupun peraturan masyarakat setempat di mana masyarakat bertindak sebagai penentunya. So kita akan lihat nanti apakah contoh-contoh moral dalam sesebuah masyarakat itu kan. Jadi kita nampak dari sini moral ni banyak ataupun moral ini ataupun kita boleh maksudkan dia sebagai tingkah laku ataupun tata susila ni banyak dipengaruhi oleh masyarakat setempat itu sendiri. So bagaimana masyarakat setempat itu membina ataupun build moral dia sendiri kan. Macam kita cakap lah kalau kat Malaysia kita ada moral-moral kita yang tersendiri kan. Kalau dekat negara barat mereka ada moral mereka tersendiri. Nanti kita akan lihat contoh-contoh itulah. Sekarang ni kita surprisekan dulu. Kita lihat nanti, lepas tu kita lihat contoh-contoh dia. Okey, yang ketiga dari sudut istilah juga, pertimbangan moral ini juga ia bergantung kepada suasana dan keadaan yang membentuk individu tersebut. Contohnya seperti sistem sosial, macam mana sistem sosial dia, macam mana dia, contohnya individu itu hidup dalam masyarakat yang bagaimana kan. Dari sudut kelas sosial pun dia akan tengok, contohnya dia ni daripada B40 ke, daripada M40 ke, contoh daripada kalau contoh kita dulu masyarakat India dia ada kasta-kasta dia kan. Kasta mana. So itu semua akan mempengaruhi nilai moral seseorang itu. Dan juga yang ketiga sekali adalah kepercayaan yang dianuti. Sebab kita faham dalam setiap kepercayaan ataupun agama-agama yang berada di dunia ini, mereka mempunyai satu sistem nilai yang tersendiri. Contohnya agama Hindu ada nilai-nilai yang mereka ikuti. Agama Islam ada nilai-nilai yang mereka ikuti. Dan juga Kristian contohnya ada nilai-nilai yang mereka ikuti. Itu yang dimaksudkan dengan moral. Seterusnya kita akan lihat pula apa dia pengertian akhlak. Okey? Kita lihat dulu seperti biasa pengertian akhlak dari sudut bahasa. Okey, sekejap saya akan tengok juga dekat dalam slide saya yang kat sinilah. Okey. Pengertian akhlak ini ia berasal daripada perkataan khuluq. Khuluqun, yang bererti perilaku, perangai ataupun tabiat seseorang individu. Dan yang mana kalau kita lihat mungkin kalau dari sudut kalau yang beragama Islam dia sudah biasa dengan orang cakap hadis ini. Okey? Yang mana kalau kita lihat maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. So Nabi Muhammad SAW dalam Islam kita ada Nabi yang terakhir. Ini dalam Islam iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana jika orang melihat Nabi Muhammad SAW itu, kita boleh tahu dia akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maksudnya semua apa yang ada di dalam Al-Quran, begitulah Rasulullah SAW. Dia akhlaknya yang baik, bersifat mempunyai kasih sayang yang tinggi, bersifat amanah yang tinggi, semuanya akhlak-akhlak yang terpuji. Yang mana kita dapat lihat di sini, akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah pertama, dia mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan, mempunyai pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW ni semuanya pelaksanaannya melalui ajaran Al-Quran. Itu jika kita mahu lebih mendalam untuk mengenali Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita lihat dari sudut istilah pula. Okey, apakah pengertian akhlak daripada sudut istilah? Ada beberapa tokoh ilmuwan dalam Islam yang telah memberikan penakrifan berkaitan tentang akhlak ini. Sebagai contoh, menurut Imam Al-Ghazali,
menurut beliau, akhlak ini ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Okey, kita lihat nanti saya akan simpulkan sedikit. Okey, menurut Ibnu Maskawih pula, dia mengatakan bahawasanya akhlak ini adalah keadaan jiwa seseorang yang mana ia boleh mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal dan akal fikiran terlebih dahulu. Macam contohnya, macam kita tengok tadi, etika dan moral dia daripada akal fikiran manusia kan. Tapi kalau akhlak ini tanpa pertimbangan akal, dia boleh lahir dengan sendirinya. Okey, manakala menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, ia memberikan maksud akhlak ini ialah kehendak yang dibiasakan dan dia akan menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. So, secara umumnya akhlak ini adalah dikatakan nilai semula jadi yang ada dalam diri manusia yang bukan dibuat-buat. Kita tidak perlu buat-buat. Contohnya kalau kita marah ke apa kan, macam tu kan. Bersifat baik memang lahir daripada, macam contohnya kita nak membantu seseorang. Dia memang lahir daripada hati nurani kita sendiri. Itu yang dimaksudkan sebagai akhlak. Akhlak ni ia bersifat semula jadilah. Yang tidak perlu adanya orang cakap bahan sokongan. Macam tu. Okey, seterusnya kita lihat pula tadi kita sudah lihat berkaitan tentang maksud etika, akhlak, maksud moral. Di sini pula kita akan lihat berkaitan perbezaan etika dan moral dahulu. Okey, kita lihat Etika ini yang macam kita cakap tadi, maksud dia adalah asal daripada etika ni adalah ethos kan tadi kan. So ethos ini dia lebih fokus kepada hukum, adat resam, kebiasaan dan juga budi pekerti. Manakala moral pula dia lebih fokus kepada kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi sesuatu masyarakat dan juga ia menentukan piawaian ataupun norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan kalau kita lihat, macam saya ada sebut tadi, kalau etika ni dia bersifat theoretical, yang mana dia teori tentang tingkah laku dipandang baik ataupun tidak mengikut ketentuan akal tu sendiri. Kan? Kalau moral ini pula dia bersifat praktikal yang mana ia sudah lakukan. Nilai yang ditentukan baik ataupun tidak oleh etika disebut sebagai moral yang baik atau sebaliknya. Benda tu sudah dilakukan kan? Okey. Dan etika ini merupakan pengkaji, manakala moral ini pula bahan yang dikaji. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Apakah perbezaan etika, moral dan juga akhlak? Okey, yang pertama sekali daripada sumber. Akhlak ini seperti mana yang saya beritahu tadi bersumberkan kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dia tidak bersumberkan daripada akal fikiran manusia. Tapi kalau etika dan moral, dia bersumberkan kepada akal pemikiran manusia. Dan manusia boleh mengubah dari sudut etika, ubah sikit lah dan mengikut kesesuaian organisasi ataupun masyarakat tersebut. Tetapi kalau akhlak ia tidak boleh diubah sebab dia bersifat semula jadi. Dan kalau kita lihat dari sudut sifat akhlak itu sendiri, ia sempurna, mutlak dan tetap. Tidak boleh diubah. Tapi kalau etika ini, ia bersifat relatif yang tidak mutlak dan boleh berubah-ubah dan sementara mengikut situasi individu atau masyarakat ataupun keadaan sistem sosial sesebuah peradaban ataupun negara. Okey. Dan kalau kita lihat dari sudut skop pula, akhlak ini mempunyai skop yang luas dan menyeluruh yang disebutkan sebagai syumulah. Dan kalau kita lihat dari sudut etika dan moral, dia terhad dalam sesuatu aspek. Okey, kita lihat balik kepada skop akhlak. Kenapa dikatakan ia luas dan menyeluruh? Yang pertama, akhlak ini adalah suatu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia. Dia bukan menilai tindakan zahir manusia sahaja. Akhlak ni dia memaparkan tindakan batin seseorang itu sendiri. Itu kita cakapkan kalau hati dia baik, baiklah orang dia kan. Macam tu. Dia akan daripada sudut bukan zahir yang kita tengok dia baik. Macam baiklah orang ni begini. Tapi sebenarnya dari sudut batin dia tu dia tidak berapa baik. Maksudnya hubungan dia dengan Allah tidak berapa baik kan. Tapi kalau dari sudut etika dan moral ini, ia adalah selalu
salah satu sistem yang mana ia menilai tindakan zahir manusia itu sahaja. Maksudnya daripada akal fikiran manusia lah. Dia tengok contohnya orang tu buat kerja dengan baik. Dia baik lah. Macam tu. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Dan kalau kita lihat pula, kalau dari sudut akhlak ini, dia mencakupi pemikiran, perasaan dan niat hati manusia itu sendiri. Pemikiran, perasaan dan niat hati manusia dalam mana ada 3 bentuk dalam hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain. Itu perkara yang dia akan ditekankan, 3 itu. 3 perkara yang ditekankan ya. Seterusnya, kalau etika dan moral ini, ia hanya mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia sahaja. Maksudnya kalau manusia itu dengan manusia itu baik, baiklah dia. Tapi kalau dalam skop akhlak tidak boleh. Walaupun dia baik dengan manusia, belum tentu dia baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena tengoklah. Kan? So maksudnya di sini apabila orang yang berakhlak, dia mesti baik. Dia mesti baik dengan Allah, dia mesti hubungannya mesti baik dengan Allah, hubungan dia mesti baik dengan manusia dan hubungan dia mesti baik dengan makhluk lain. Jika ada slack antara ketiga-tiga ini, dia masih lagi dikategorikan dalam orang yang belum berakhlak mulia. Okey? Kita lihat seterusnya kita dah sampai kepada contohnya. Di sini kita akan lihat. Okey, contoh dan perbezaan akhlak dan moral untuk kita lagi nampak lebih jelas. Tadi macam kita rasa, doktor saya masih samar-samar lah, pengertian dia terlalu teori sangat. Jadi saya samar-samar sedikit dan saya lihat pun etika dengan moral dan akhlak ni macam hampir sama je doktor kan. Okey, so di sini kita boleh tengok dah contoh perbezaan akhlak dan moral. Okey, kita lihat dari sudut akhlak dahulu. Okey, dalam Islam, pakaian bagi seorang Muslim mestilah menutup aurat. Contohlah pakaian muslimah bagi saya seorang Islam mesti menutup aurat kecuali tapak tangan dan muka tu boleh nampak. Tapi yang lain semua tu mesti ditutup dengan sebaik dan mengikut syariat. Okey, seandainya mereka tidak menutup aurat, maka telah dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak kerana telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak kat situ? Ada perbezaan di sudut konsep akhlak tu kan. Sebab kita pegang 3 tadi dalam akhlak. Dia mesti ada perhubungan baik dengan manusia, perhubungan baik dengan Allah dan perhubungan baik dengan makhluk itu sendiri. So di sini, apabila kita nampak seorang Muslim ataupun seorang Islam yang tidak menutup aurat dengan sempurna, maka ia tidak dianggap lagi sebagai orang yang berakhlak sebab ia melanggar peraturan ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam itu sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan moral. Kalau kita lihat moral, jika seseorang itu menendahkan aurat, contohnya dia tidak berpakaian syariat ataupun yang ditentukan oleh Islam, ia tetap masih mempunyai perlakuan dan ia masih mempunyai perlakuan baik yang mana dia tidak melakukan keburukan. Contohnya kan, dia baiklah dengan semua orang apa semua. Tapi dalam konteks ni, maka kalau dari sudut moral, dia dianggap masih baik dan bermoral oleh setengah pihak. Sebab kita boleh nampak, sebab pandangan moral dan etika ini adalah hanya pandangan hubungan manusia dan manusia. Dia tak ada hubungan dengan Allah. Jika dari sudut pandangan manusia itu baik, maka baiklah seseorang itu dari sudut moralnya. Itu perbezaannya lah. Kita akan lihat lagi banyak perbezaan di sini Okey. Yang kedua, contoh perbezaan akhlak dan moral dari sudut pergaulan bebas. Jika kita lihat, fenomena seumpama ini sudah menjadi satu lumrah bagi masyarakat di barat dan juga masyarakat kita. Okey, contohlah bagi orang barat, kalau contohnya berkapal ke, contohnya berpegang tangan, berpeluk-pelukan ataupun bersama, duduk bersama serumah tanpa ada ikatan, itu perkara biasa. Dan bagi mereka, selagi mana mereka tidak mengganggu ketenteraman orang lain, apa semua itu dikira masih bermoral lagi. Okey, dan berdasarkan penilaian barat, perkara ini masih dianggap bermoral. Nampak tak? Sebaliknya, jika dilihat dari sudut akhlak Islam itu sendiri, perlakuan sedemikian sudah dianggap tidak berakhlak. Kenapa tidak berakhlak? Sebab ia melanggar syariat Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana orang Islam tidak boleh bergaul terlalu bebas dan mesti ada guide di antara lelaki dan perempuan bagaimana hendak bergaul.
bukanlah Islam ini tidak membenarkan antara lelaki dan wanita itu bergaul. Boleh, tapi mesti ada batasan. Sebab kita faham kita tolak tepi dulu perbincangan tentang agama, tapi dari sudut nilai itu sendiri kita faham. Apabila pergaulan bebas ini terlalu maksudnya apabila kita bergaul terlalu bebas antara lelaki dan perempuan, banyak kemudaratan ataupun banyak kesan-kesan negatif yang boleh terjadi pada diri kita, masyarakat dan juga negara. Okey, boleh nampak dari sudut yang kedua tadi dari sudut konteks aurat, dan kedua tadi dari sudut konteks pergaulan bebas, dan yang ketiga kita akan tengok dari sudut contoh perbezaan akhlak dari sudut bersalaman. Okey, akhlak dan moral. Okey, kita lihat dalam slide itu, bersalaman di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mahramnya di sini mahram di sini kena faham. Kalau dalam Islam, mahram ini adalah dimaksudkan dengan seorang yang haram untuk dinikahi. Mengikut hukum Islam lah. Contohnya mak bapak kita, adik-beradik kita, lepas tu kalau kita ada ibu susuan, adik-beradik susuan, itu semua kita tidak boleh nikah dah. Kita tidak boleh nikahilah, itu mahram, maksudnya mahram. Tapi kalau bukan mahram ini, orang yang kita boleh nikahilah. Kan? Jadi kalau di sini kita nampak bersalaman di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram menurut Islam, walaupun tujuannya untuk merapatkan hubungan. Tetapi perkara ini dibolehkan dalam sistem moral. Nampak tak perbezaan? Kalau dalam syariat Islam, lelaki dan perempuan tidak boleh bersalam ataupun berpegangan tangan kerana itu dalam konteks itu haram. Maksudnya bukan mahramnya lah. Kalau dengan mak bapa, adik-beradik kan, bolehlah bersalam tu. Itu boleh kalau dalam Islam. Tapi kalau selain daripada itu, dia tidak boleh untuk sesuka hati antara lelaki dengan perempuan. Kalau nak pun bersalam antara perempuan dengan perempuan, antara lelaki dan lelaki. Tapi kalau dalam sistem moral tidak ada masalah sebab macam kita cakap lah, dia tidak mengganggu manusia pun. Dia hanya sistem moral dan etika ini hanya berpandukan kepada hubungan sesama manusia. Tapi kalau akhlak, macam saya sebut tadi, ada 3 perkara yang perlu kita ingat sentiasa lah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula. Selepas kita tengok dah contoh-contoh perbezaan, saya harap semua boleh nampak dah lah. Contoh-contoh jelas antara akhlak dengan juga moral dan etika. So sekarang ini kita akan lihat pula kenapa pentingnya moral dan etika ini. Kita akan bahas di sini ada 5 perkara kepentingan etika dan moral dari sudut individu itu sendiri, dari sudut keluarga dan juga dari sudut masyarakat, dari sudut organisasi dan juga dari sudut sains dan teknologi. Okey, kita lihat pertama sekali dari sudut individu. Kita lihat seseorang manusia itu perlu panduan hidup dalam mengatur hidup mereka supaya tidak terpesong dari landasan, bukan lantasan dari landasan sebenar. Manusia perlu mengikuti peraturan, moral dan etika yang telah ditetapkan oleh setiap agama ataupun negara. Seseorang manusia, ia perlu panduan hidup dalam mengatur hidup mereka supaya tidak terpesong dari landasan yang sebenar. Manusia perlu mengikuti peraturan moral dan etika yang telah ditetapkan oleh setiap agama dan negara. Ini sama je lah. Jadi kita boleh nampak di situ kan apa kepentingan moral, etika dan moral itu kepada individu. Kalau tidak ada etika dan moral ini, maka rosaklah diri individu tu. Kan? Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepentingan etika dan moral dalam keluarga. Okey, yang pertama sekali, apabila adanya etika dan moral yang baik, kan, sifat yang baik, mempunyai adab yang baik, kita dapat mengeratkan perhubungan dan kemesraan setiap ahli keluarga. Tidak adanya konflik yang besar lah. Kita tidak boleh lari juga daripada konflik antara keluarga ni, tapi tidak adalah konflik yang besar apabila kita faham sistem nilai moral kita tu sendiri. Okey. Hal demikian kerana jika setiap ahli keluarga mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, ia secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim
antara ahli keluarga. Okey, dan di sini dia tekankan juga apakah nilai-nilai yang patut diamalkan di dalam sesebuah keluarga itu. Yang pertama, saling hormat menghormati, tolong menolong, berkasih sayang, menjaga kebersihan dan lain-lain. Okey. Seterusnya kita lihat pula yang ketiga, kepentingan etika dan moral dalam masyarakat. Okey, kita lihat nilai moral dan etika yang baik dalam masyarakat harus dipupuk, diterap dan disuburkan bagi membolehkan peradaban manusia dikekalkan. Jika tidak ada nilai dan etika ini antara salah satu sebab juga kenapa peradaban ataupun sesebuah negara itu jatuh ataupun hilanglah, peradaban hilang adalah salah satunya adalah kurangnya nilai dan etika, etika dan moral dalam sesebuah masyarakat yang terdapat dalam peradaban itulah. Okey, yang kedua, jika sesebuah masyarakat mengamalkan nilai baik, masyarakat tersebut mampu hidup harmoni dan berkembang maju. Dan kita lihat etika nilai ini penting dalam kehidupan masyarakat kerana ia berhubung dengan tingkah laku masyarakat sama ada baik ataupun buruk, yang mana perkara paling penting untuk mencapai keharmonian dan kedamaian dalam masyarakat ialah setiap anggota masyarakat perlu ataupun wajib mematuhi peraturan dan undang-undang sesuatu tempat ataupun komuniti. Itulah yang perlu kita ikuti dan maka terjadilah masyarakat yang harmoni. Okey, seterusnya kita lihat pula kepentingan etika dan moral dalam organisasi. Okey, apabila adanya etika dan moral yang baik dalam organisasi, ia dapat mewujudkan sebuah organisasi yang stabil, kukuh dan berkembang maju, yang mana setiap ahli itu dapat mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang betul dan ia dapat memudahkan urusan sesebuah organisasi. Kalau orang cakap dalam sebuah organisasi itu tidak mengamalkan nilai etika dan moral yang betul, maka akan berlakulah kerosakan dalam organisasi tersebut kan. Berlakunya kerugian, berlakunya kesalahfahaman, benda-benda yang negatif lah yang akan berlaku. Okey, kita teruskan lagi. Etika dan nilai moral dalam organisasi ini yang menekankan keperluan nilai yang dilaksanakan oleh setiap ahli organisasi. Okey? Dan menurut Abdullah Zidi bin Omar, dia mengatakan etika organisasi ini adalah garis panduan untuk menjalankan tugas seperti apa yang perlu ada dalam organisasi tersebut. Dia mesti ada prinsip bersih, cekap, amanah, jujur, telus, bertanggungjawab dan juga adil. Ini adalah prinsip-prinsip yang biasa diterapkan di dalam organisasi. Okey? Kita lihat seterusnya kepada kepentingan etika dan moral dari sudut sains dan teknologi. Kenapa perlu juga ada kepentingan ni dalam sains dan teknologi? Okey, kita lihat penerapan nilai bertanggungjawab, bekerjasama, berdisiplin, tolong menolong dan sebagainya perlu dalam pembangunan sains dan teknologi lah. Jika tidak ada tu maka akan berlakunya kerosakan yang bersungguh besar kan. Kita faham. Dalam dunia sekarang ini memang fokusnya kepada sains dan teknologi Okey, pembangunan berasaskan sains dan teknologi ini semata-mata tanpa dilengkapi dengan nilai-nilai sosial boleh mengundang kemudaratan, lagi kerosakan kepada alam sekitar. Sebagai contoh lah, macam kita tengok sekarang banyaknya penerokaan bukit sampai botak bukit apa semua kan. Itu semua sebenarnya sistem orang cakap tidak ada nilai yang baik lah. Okey, disebabkan hanya untuk mengaut keuntungan sahaja kan. Di samping itu juga akan melahirkan saintis dan teknokrat yang tidak bermoral. Betul. Pentingkan wang, pentingkan kuasa dan punya sikap pentingkan diri. Macam sekarang kita lihatlah. Ada kilang-kilang yang orang cakap tidak beroperasi secara benar, membuang sisa toksik ke dalam sungai-sungai. Dia fikir tidak apa, yang penting aku untung. Macam tu. Orang lain terkena tidak apa, yang penting untung. Untung tu datang dulu. Itulah kita takut bila orang itu tidak mempunyai orang cakap nilai moral dan etika yang baik. Okey, kita dah tengok tadi kepentingan etika dan moral. Sekarang ini kita akan lihat pula kepentingan akhlak pada diri seseorang. Okey. Kita lihat akhlak ini merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Nampaklah, kita akan nampak di situ. Akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad
yang tidak bernyawa. Okey, oleh itu ada salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah ia membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu, ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng. Okey, kalau kita lihat dalam Islam ini, dia ada sejarah Islam. Okey, yang menceritakan macam mana Nabi ini membawa manusia ketika itu ke arah, orang cakap ke arah jalan yang lurus lah, ke arah jalan kebenaran. Yang mana kalau kita lihat, dia disebut sebagai zaman jahiliyah ya ketika itu, zaman yang masa ni orang tidak lagi, belum sampai lagi hidayah kepada mereka lah. Sampailah Rasulullah orang cakap berdakwah lah. Okey, yang mana kalau kita lihat pada zaman jahiliyah ini, akhlak manusianya sangat runtuh. Yang mana ia berpunca daripada apa? Ia berpunca daripada mereka-mereka yang orang-orang yang terdahulu itu, ia mewarisi perangai umat yang terdahulu lah, perangai orang-orang yang terdahulu. Kita kan akan tengok, kita akan warisi semua perangai-perangai orang yang terdahulu. Dengan contohnya ya, kita nampak pada zaman jahiliah ni, diorang memang ada tradisi diorang, iaitu meminum arak, membuang anak, membunuh, melakukan kezaliman sesuka hati, apalagi menindas, lepas tu suka melakukan memulau kaum yang rendah. Contohnya pada zaman jahiliah hanya orang cakap kaum-kaum ataupun kabilah-kabilah yang mempunyai harta ataupun nama yang tinggi sahaja yang boleh menjadi ketua lah. Dan dengan itu mereka ni sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama. Itu nampak di situ perbezaan dia kan antara zaman jahiliah. Apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW membetulkan akhlak-akhlak yang tidak baik pada ketika itu menjadikan akhlak yang baik. Okey, kita lihat seterusnya. Macam saya cakap tadi lah, kan? Okey, ini seperti yang saya terangkan tadi. Dan kalau kita juga lihat, akhlak ini juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka. Ini dalam Islam ya, sebabnya kalau kita lihat, sekejap saya tengok dulu akhlak ini mencerminkan diri seseorang itulah. Kalau dia tidak baik, contohlah macam saya cakap tadi, dari sudut orang tu baik dengan manusia tapi dia tidak baik dengan Allah. Maksudnya tidak baik dengan Allah ini, dia tidak melakukan hukum-hukum, dia melanggar hukum-hukum syariah daripada Allah. Itu pun salah satu juga penyebab kepada ia tidak berakhlak dan mendekatkan dirinya kepada api neraka. Okey, akhlak juga ia merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana akhlak ini adalah lambang kesempurnaan iman seseorang, ketinggian takwa dan aliman seseorang manusia yang berakal. Okey, betapa pentingnya akhlak dalam diri manusia. Okey, itu antara kepentingan dia. Kita lihat lagi, mungkin ada lagi. Kita lihat lagi kepentingan akhlak yang seterusnya. Okey, kepentingan akhlak yang seterusnya adalah akhlak ini menjadi pencermin diri seseorang yang mana sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Malah akhlak ini merupakan perhiasan diri bagi seseorang, sebagaimana akidah merupakan tunjang agama. Maksud dalam Islam ya, akidah inilah kita mempercayai Tuhan yang satu kalau dalam Islam, yang mana syariat ini merupakan cabang dan rantingnya, manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bunga yang menyerikan hiasan pokok tersebut. So, 3 perkara sangat penting dalam akhlak. Yang pertama, bila seorang itu sudah berakidah, yang mana dia meyakini Tuhan yang satu, ini dalam sudut Islam ya, dalam Islam. Yang kedua, dia individu itu mematuhi syariat-syariat ataupun hukum-hukum yang telah diturunkan ataupun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terlahirlah secara semula jadi akhlak-akhlak yang baik. Yang mana akhlak-akhlak ini ia mementingkan kepada 3 tadi, dia hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan makhluk. Okey? Kita
Kita lihat akhlak ini amat penting kerana ia merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memulakan pembentukan masyarakat Islam. Yang paling pertama Rasulullah buat sebelum itu adalah memperbaiki akhlak masyarakat ketika itu. Dan menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, ia menyatakan budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya asas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih, ikhlas dalam hidup, amanah dalam tugas dan cintakan kebaikan dan benci kepada kejahatan. Itulah antara kepentingan akhlak. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu perbincangan berkaitan tentang etika dalam agama samawi. Okey. Hari ini kita akan membicarakan berkaitan tentang agama Yahudi dan juga Kristian kerana etika di dalam agama Islam kita akan bincangkan secara berasingan dalam topik yang kelima nantilah, iaitu akhlak dalam peradaban Islam. Dia ada satu topik khusus lah. Yang ini kita akan lihat apakah etika-etika ataupun nilai-nilai yang digunakan dalam agama samawi Yahudi dan juga Kristian. Okey, kita lihat Kita lihat kepada etika dalam agama Yahudi dahulu. Okey, agama Yahudi ini ia mempunyai aturan-aturan yang tersendirilah yang mana untuk mengatur kehidupan seluruh penganutnya dalam kehidupan seharian, termasuklah di antaranya adalah etika-etika dalam agama Yahudi yang berteraskan kepada 10 rukun iaitu 10 commandment lah kan. Iaitu antara yang pertama mesti mempercayai Tuhan yang satu. Kedua, menyembah Tuhan yang satu. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Keempat, memuliakan hari Sabat. Kelima, tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapa. Keenam, tidak boleh melakukan pembunuhan. Dan kita lihat yang ketujuh. Ketujuh, tidak boleh berzina. Kelapan, tidak boleh mencuri. Kesembilan, tidak boleh menipu. Kesepuluh adalah tidak boleh merampas hak jiran dan hak orang lain. Ini antara etika yang digunakan dalam agama Yahudi. Yang mana sumber-sumber etika agama Yahudi ini adalah daripada hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para nabi. Yang etika agama Yahudi juga adalah berasal dari kitab Talmud yang merupakan perintah hukum yang luas dan perintah kenabian. Itu antara diorang punya, diorang pakailah 10 etika ini. Okey, mungkin ada penjelasan serba sedikit lah berkaitan tentang etika ini. Okey, contoh konsep etika dalam kitab Yahudi, dalam kitab suci agama Yahudi lah. Okey, contohnya reputasi sesama manusia adalah suci, dendam, watak yang tidak mengenal kasihan adalah tidak beretika, hormat kepada yang lebih tua adalah patut ditanamkan, keadilan akan dilakukan, keberpihakan kepada yang benar dan adil merupakan tuntutan, harta dan kekayaan tidak akan dinilai di mata hukum. Itu diorang punya pegangan dalam kitab diorang lah. Bahkan haiwan yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Itu. Tapi kita boleh lihatlah bagaimana agama orang Yahudi sekarang kan. Kalau kita ikut isu sekarang lah antara Yahudi dan Palestin. Adakah mereka betul-betul memegang kitab yang telah mereka pelajari ini kan? Okey, seterusnya kalau kita lihat lagi sini, etika dalam agama Yahudi ini pengguguran bayi tidak boleh. Pada dasarnya ia diharamkan. Namun, jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, maka pengguguran itu diizinkanlah. Ini menurut kitab mereka lah. Okey, dan kalau kita lihat di sini ada dalam kitab mereka menyebutkan siapapun yang menghancurkan satu kehidupan seolah-olah dia menghancurkan seluruh dunia, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seolah-olah ia memelihara seluruh dunia. Ini antara tafsiran daripada kitab mereka berkaitan tentang pengguguran bayi. Okey, yang kedua kita lihat pula etika mereka terhadap haiwan. Yang mana ajaran Yahudi ini dia mempercayai bahawasanya haiwan ini adalah sebahagian dari ciptaan Tuhan dan harus diperlakukan dengan kasih sayang. Yang mana kalau kita lihat dalam kitab Talmud mereka secara spesifik ia memerintahkan orang Yahudi tidak menimbulkan rasa sakit pada binatang. Dan dalam Alkitab memberikan beberapa petunjuk mengenai layanan yang baik terhadap binatang. Contohnya lah ini dalam kitab mereka, seseorang harus memberi makan binatang sebelum dirinya. Haiwan harus dibiarkan berehat pada hari Sabat iaitu hari Sabtu lah. Tidak boleh digunakan untuk apa-apa pekerjaan.
Okey, seterusnya yang ketiga adalah berkaitan tentang berkhitan lah. Kan menurut Torah Abraham ni diperintahkan oleh Allah untuk menyunatkan dirinya, semua anggota lelaki-laki keluarganya dan budak keturunannya dalam perjanjian yang kekal. Di sini nampak tak? Kalau dalam agama Yahudi mereka kena bersunat lah. Kena berkhitan. Okey, dan pembelaan diri. Okey, dalam kitab Talmud itu mengajarkan bahawa seseorang, iaitu orang Yahudi ataupun non-Yahudi, diperbolehkan untuk membunuh seorang pemburu untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Itu antara kitab Yahudi lah. Mungkin nanti kita boleh melihat dan berbincang dengan lebih lanjut selepas inilah. Okey, kita lihat pula etika dalam agama Kristian. Okey, kita lihat di sini asas etika agama Kristian ini berpandukan kehidupan dan ajaran daripada Yesus serta prinsip moral yang berteraskan konsep cinta yang taat sebagaimana digariskan dalam kitab Injil. Okey, penganut Kristian ini mempercayai konsep dunia akhirat selepas kematian Tuhan akan menghakimi semua manusia. Okey, membuat keputusan bermoral dan beretika bermaksudnya penganut Kristian berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan mahu dengan merujuk kepada 10 rukun. Hampir sama jugalah. Dalam Yahudi diorang pun menggunakan 10 rukun. Tapi kita tengoklah, mana tahu ada perbezaan sedikit kan. Apakah 10 rukun dalam agama Kristian Okey, ini adalah 10 rukun dalam agama Kristian. Mungkin kamu lebih tahu daripada saya sebenarnya. Nanti kita akan bincang secara lebih lanjut lagi lah. Yang pertama, dilarang menyembah selain dari Tuhan. Yang kedua, dilarang membunuh. Yang ketiga, dilarang menyebut Tuhanku dengan tidak hormat. Yang keempat, dilarang melakukan penzinaan. Yang kelima, dilarang mencuri. Yang keenam, mestilah mengkuduskan hari Tuhan iaitu hari Sabat. Yang ketujuh, harus memuliakan ibu bapa. Ke-8 dilarang menjadi saksi palsu. Ke-9 dilarang mengingini isteri sesama. Ke-10 dilarang mendambakan rumah jiran kamu. Itu antara 10 rukun teras yang perlu diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang beragama Kristian. Kita lihat satu-satu Okey, etika agama Kristian dalam konteks diri dan juga keluarga. Yang mana penganut Kristian mempercayai nyawa adalah sesuatu yang sangat suci. Dan setiap individu yang dilahirkan mempunyai matlamat yang tertentu. Yang mana dalam kitab Injil itu yang mengatakan Tuhan telah menciptakan manusia pertama berdasarkan imejnya sendiri. Bermaksud manusia ini merupakan ciptaan daripada Tuhan lah, yang mana yang istimewa dan mempunyai sifat Tuhan tetapi bukan rupanya. Itu antara yang dibincangkan di dalam etika agama Kristian. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Okey, ini etika agama Kristian dalam konteks diri dan keluarga. Okey, dalam konteks diri dan keluarga ada 8. Yang pertama, dilarang untuk membunuh, mesti menyayangi rakan dan jiran, pengguguran dilarang sama sekali. Bukan sama sekali tu nanti saya akan betulkanlah, sama sekali. Keempat, menyayangi semua ciptaan Tuhan. Yang kelima, menyayangi diri dan keluarga. Ni euthanasia dilarang. Dan ketujuh, perhubungan baik sesama manusia, membunuh diri dilarang. Ini ada 8 yang perlu diikutilah dalam agama Kristian. Seterusnya, dari sudut hubungan interpersonal ataupun sosial dan interpersonal, yang mana di sini Tuhan telah menugaskan manusia membentuk dunia, justru itu harus berkelakuan secara rasional dan berusaha mengikut peraturan daripada Tuhan. Itu yang dimaksudkan di dalam agama Kristian lah. Apapun yang ni kita mesti, maksudnya orang yang beragama Kristian ataupun masyarakat yang beragama Kristian harus mengikuti perintah ataupun peraturan daripada Tuhan. Okey, ini menurut Matius penganut Kristian diajar supaya tidak mementingkan diri dan sentiasa menolong orang yang memerlukannya kerana mematuhi perintah Tuhan. Penganut Kristian juga perlu memupuk perhubungan baik dengan semua pihak tanpa mengira kaum, gender, status, agama dan sebagainya. Ini ada salah juga ni, nanti saya akan betulkan juga di sini. Okey, sebarang ketidakadilan, diskriminasi adalah dilarang kerana semua ciptaan Tuhan adalah istimewa. Okey, kita lihat pula etika agama Kristian dalam konteks perniagaan. Ada 5 garis panduan yang patut dipatuhi oleh masyarakat Kristian apabila mereka ingin melakukan
ingin melakukan urusan jual beli ataupun urusan perniagaan. Yang pertama, mesti ada pemberatan yang adil. Yang kedua, mesti ada kejujuran. Yang ketiga, mereka mesti menjadi sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, mestilah mempunyai keuntungan yang berpatutan. Yang kelima, ada tanggungjawab peribadi. Itu dari sudut perniagaan. Yang kita lihat seterusnya. Oh, di situ nampak sudah maksudnya tadi tu adalah yang last dari sudut etika agama Kristian dalam konteks perniagaan. Untuk hari ini, itu sahaja yang kita akan bincangkan. Tadi kita flashback semula. Apa yang kita bincangkan adalah berkaitan tentang pengertian etika, moral dan juga akhlak, perbezaan etika, moral dan juga akhlak, kepentingan etika, moral dan juga akhlak, serta etika yang ada dalam agama samawi yang mana kita bincangkan Yahudi dan Kristian ya. So, jika ada orang cakap persoalan ataupun kamu mahu tambah kan, macam contoh dalam etika agama Kristian kamu lebih memahami kan, mungkin kita boleh bincang bersama-sama nanti berkaitan tentang etika agama Kristian ini dengan lebih lanjut. Dan jika ada apa-apa yang masih kurang faham berkaitan tentang perkara ini, seperti biasa, kamu boleh berhubung dengan saya iaitu Dr. Musyaedah Ahmadun dalam kelas-kelas kita yang seterusnya lah. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Saya harap kamu dapat mengambil pengajaran daripada pelajaran kita pada hari inilah yang berkaitan tentang etika, moral dan akhlak. Oleh itu, sekian, terima kasih. Salam sejahtera, stay safe. Jumpa lagi.